Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah SWT, satu fondasi ataupun asas kepada berkaitan dengan perjanjian yang Allah SWT tetapkan dalam surah Al-Ma'idah ini ialah berkaitan bahawa kita nak tunaikan perjanjian, ikuti apa urusan perjanjian yang kita telah tetapkan bersama dengan manusia ataupun bersama dengan Allah, sifat untuk kita terus kekal dengan apa yang kita telah putuskan dalam perjanjian bersama manusia dengan Allah ini sebahagian daripada iman. Dekat mana asasnya itu? Dengan satu seruan yang Allah mulakan surah ini, ya ayyuhallazina amanu. Seolah-olahnya Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalian beriman, nescaya kalian pasti dan pastinya akan mengikuti ataupun menyempurnakan perjanjian-perjanjian yang kalian lakukan bersama dengan manusia ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita akan bincangkanlah. So sebenarnya tuan-tuan dan puan, apa yang kita uruskan di dalam seharian kita bersama dengan manusia, perjanjian-perjanjian yang kita lakukan sama dalam akad nikah yang kita berjanji untuk menjaga isteri taat pada suami, ataupun perjanjian-perjanjian yang kita lakukan dalam urusan kehidupan kita bersama dengan manusia. Kita nak janji buat itu, janji buat ini dengan manusia. Perkara itu sekiranya kita taati, itu adalah sebahagian daripada keimanan. Dan sekiranya orang itu mengambil sambil lewa berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan dengan manusia, maka itu tandanya iman kita tak kuat ataupun kita tak ada sense of iman dalam diri kita. Kerana apa? Iman ini dengan sifat untuk kita penuhi janji itu, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini mengatakan ia adalah sebati. Keimanan yang tinggi dia equals to orang yang akan taati perjanjian-perjanjian sama ada dengan manusia dan juga perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Tuan-tuan puan, dalam ayat pertama ini pun kita dah digertakkan, disentakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat balik bagaimana kita telah berjanji kepada isteri, mungkin kepada suami kita, mungkin dengan rakan sekerja kita, dengan bos kita, sejauh mana kita telah penuhi janji-janji ataupun kontrak-kontrak yang kita bekerja setiap hari berapa jam dekat office hour. Betul ke kita buat kerja kita dengan bersungguh-sungguh ikut perjanjian-perjanjian yang kita telah lakukan bersama dengan sesiapa yang berada dalam kehidupan kita. Itu dari sudut manusia. Ada pula perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita telah betul-betul menegakkan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita? Inilah perjanjian kita. Perjanjian yang dimulakan dengan dalam surah Al-A'raf kita sebut pada Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Siapakah Tuhan kamu? Disebutkan kepada kita dalam alam roh, qalu yang Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Inilah perkara yang kita kena fikirkan sama-sama dalam ayat yang pertama, tuan-tuan puan. Itu sifat perjanjian, orang yang terpati perjanjian ini memang adalah sebahagian daripada keimanan itu sendiri. Dan kita lihat dekat ini sama-sama, tuan-tuan puan, satu aspek bahasa yang menarik untuk kita nak fikirkan, itu berkaitan dengan perkataan perjanjian. Perjanjian dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Quran disebut dengan perkataan aqada. Dekat mana dalam ayat yang pertama itu disebutkan berkaitan dengan aqada ini, tuan-tuan puan? Ada dekat ayat pertama ni, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Bil uqud. Uqud itu adalah perjanjian. Aufu bil uqud adalah satu perintah yang Allah SWT untuk sempurnakanlah perjanjian. So, apakah itu uqud? Kita nak meneliti balik dari sudut bahasa. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian ni sebenarnya? Aqada dia berulang sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Dan sekiranya tuan-tuan puan ada aplikasi ataupun siapa yang mengikuti SKDA, cuba lihat 7 ayat berkaitan dengan perjanjian ini. Banyaknya berkaitan dengan perjanjian yang kita buat semasa akad nikah dan perjanjian yang kita buat ataupun sumpah-sumpah yang kita buat selama manusia dan juga akad kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Al-uqud menurut Asfahani dalam kamusnya dia bererti mengikat ujung-ujung sesuatu. So, misalnya, biasanya perkataan ini digunakan dalam bentuk fizikal. Misalnya kita ada 2 tali, tuan-tuan puan. Ujung tali itu kita nak ikat. So, kita ikat 2 tali itu bersama membentuk satu tali yang lebih panjang. Bahagian ikatan tali itu, itulah yang dipanggil sebagai uqud ataupun aqada, perjanjian. Asalnya dia digunakan dalam bentuk-bentuk fizikal, tuan-tuan puan. Tapi setelah itu digunakan dalam bentuk yang lebih maknawi ataupun dalam bentuk perjanjian. Akad itu membawa maksud perjanjian, mencakup janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang digunakan sesama manusia. So, aqada, perjanjian ini bukan tertakluk kepada Allah sahaja, tapi dia merangkumi perjanjian kita dengan manusia. Tuan-tuan dan puan,
ada satu perkara yang menarik lah, yang saya terfikir dan saya jumpa dalam kamus kan. Kita selalu sebut Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kita ada sebut perkataan aqada dalam doa ini. Wahlul 'uqdatam min lisani. Apa maksud dia? Putuskanlah ataupun ceraikanlah ikatan yang tersimpan dalam lisan-lisan kita. So nak katanya kat sini perkataan aqada ini satu perkara yang tercantum, yang terikat kuat tuan-tuan dan puan, antara satu perkara dengan satu perkara yang lain. So inilah perjanjian yang nak dimaksudkan dari sudut bahasanya, supaya kita lebih memerhati berkaitan aqadah ini satu perjanjian yang terikat kemas di antara dua pihak. Dia bukanlah satu perkara yang apa, tak kuat ataupun yang longgar, tapi aqadah bila disebut akad nikah ataupun akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah satu hubungan yang kuat antara kita dengan pihak lain, Allah Subhanahu Wa Taala ataupun suami isteri yang kita kahwin ataupun yang dan sebagainya yang melibatkan dua perjanjian. Alright, itu adalah berkaitan dengan aqadah. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan, kita lihat secara overview bila mana kita lihat surah Al-Maidah dari perspektif tematik, iaitu berkaitan dengan perjanjian dan jangan kita khianati perjanjian kita. Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan di dalam surah ini beberapa kisah yang kita akan sama-sama lalui dalam 4 kisah yang utama ini. Maknanya sempatlah kot insya-Allah. Dan 4 kisah ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dia bawakan kepada kita ibrah-ibrah pengajaran yang kita boleh ambil untuk kita kuatkan balik kita punya sifat kita sebagai seorang yang beriman, yang mengikuti perjanjian, orang yang mengambil serius tentang perjanjian yang dia telah lakukan di dalam sesama manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak lihat pun tuan-tuan puan, kita lihat contohnya dari sudut hal ehwal rumah ataupun perkahwinan tu sendiri kan. Waktu kita nak berkahwin, saya tak kahwin lagi tapi pernahlah melihat apa yang berlaku waktu sesi pernikahan tu kan. Adanya perjanjian yang akan dibacakan oleh sang suami dan isteri kepada antara satu sama lain. Dan perkara-perkara inilah yang sepatutnya kita kena ambil cakna betul-betul serius. Kerana ini adalah perjanjian yang kita telah lakukan antara suami dan isteri contohnya. Kenapa mungkin hari ini kita tak merasai sensitiviti kita nak melakukan perjanjian. Kita tak rasa pun perjanjian ini satu benda yang sangat-sangat serius. Dan seperti mana dalam ayat 1 yang kita lihat tadi, perjanjian ini orang yang patuhi ini adalah strictly berkaitan dengan sifat iman kita. Orang yang iman yang tinggi, dia akan menjaga betul-betul perjanjian yang dia telah lakukan, yang dia telah ungkapkan sesama manusia dengan perjanjian yang dia telah lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita lihat bagaimana rumah tangga. Senang saja, banyak kes yang kita dengar perceraian yang berlaku. Kita doakanlah moga-moga mereka dimudahkan urusan, tapi kita kena lihat balik sejauh mana kita memaknai, memegang teguh dengan akad nikah yang kita telah sepakati itu kan. Dengan apa-apa perjanjian pekerjaan dan sebagainya.